Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey. Baik, macam biasalah kita sekarang hari ni alhamdulillah kita dah masuk muka surat 10. Sesuailah dengan hari ini kan hari ke-10. Kalau boleh cepat lagi tambah tak ada masalah. Tapi kat saya biarlah satu hari satu page. Tapi kalau ada sesiapa yang dah pergi tu nak buat semakkan bolehlah. Boleh buat lagi. Jemput masuk Mak Haji. Okey, baik. Siapa nak mulakan ni? Siapa nak mulakan daripada yang online Kak Am? Nak hari ni Kak Am yang pertama tadi. Nak mula Kak Am? InsyaAllah. Baik, kita baca. Suara macam ni lah. Suara serak. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik, okey. Yang mana kita dah tahu, kita terus je lah. Inna Sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, ya telah beriman oleh mereka. Lagi dan orang-orang yang dan hadu tu Yahudi ya? ya betul. Telah Yahudi oleh mereka. Wan Nasara dan orang-orang Nasrani. Dan orang-orang Nasrani. Jadi benda yang straightforward tu saya dah tak tulis bagi dia clear sikit. Kalau tak comot no. Okey. Dan orang Sabi'in. Betul. Orang-orang Sabi'in. Ni maknanya nama khas. Tak payah kita tukar. Sabi'in. Man. Orang yang iaitu orang yang orang yang beriman oleh ia. Telah beriman oleh ia. Telah beriman oleh ia. Ini patut warna hijau saya punya ni. Kepada Allah. Ya, kepada Allah. Dan hari. Yaumil akhir. Hari, betul. Yang kemudian. Ya, kita tambah yang sebab sifat. Yang kemudian. Dan amila. Mengerjakan. Telah mengerjakan. Telah mengerjakan oleh mereka. Telah mengerjakan oleh siapa? Oleh ia. Tak boleh mereka lah sebab tak ada tanda mereka tu. Kalau mereka amilu solihan, kebaikan. Akan kebaikan. Akan kebaikan. Maka bagi. Nak kata suatu pun boleh tau. Suatu kebaikan. Kebaikan. Maka bagi mereka. Ya. Ajru. Ganjaran. Terdapat. Pahala pun boleh. Ganjaran, pahala. Mereka. Bagi mereka. Indah ni. Di sisi. Di sisi. Maf'ulun fih. Di sisi Rabbihim. Bagi Tuhan mereka. Bagi Tuhan. Bagi mereka.
bagi Tuhan bagi mereka. Hmm. Wala dan tiada Ya, khaufun ketakutan ya. Khaufun ketakutan. atas mereka Ya, walahum dan tidak mereka yahzanun. bersedih Bersedih hati. bersedih Mereka hati. bersedih hati. Betul kan ni? Bukan surat 10. Ha, betul. Macam rasa dah buat je. Kan? Nah, tak adalah apa Belum. belum buat. Okay, kita ulang sekali lagi bacakan, kita bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman oleh mereka dan orang-orang yang telah Yahudi oleh mereka dan orang-orang Nasrani, orang Nasrani saja. Dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, iaitu orang yang telah beriman oleh ia kepada Allah dan hari yang kemudian dan telah mengerjakan oleh ia akan satu kebaikan. Maka bagi mereka terdapat. Ini kita tambah terdapat. Sebab dia kat bawah tu ditulis ganjaran apa tu? Mubtada muakhar. Maka bagi mereka terdapat ganjaran bagi mereka di sisi bagi Tuhan bagi mereka dan tiada ketakutan atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Okey? Baik. Ada soalan? Tak ada kan? Ayat Orang Sabi'in tu apa, teacher? golongan, satu golongan lah. Disebutkan untuk kena tengok tafsir. Jadi kat sini dia kata Sabiin apa? Dia tak sebut juga. Kaum kaum ke apa? Orang-orang satu kaum yang dia maknanya mungkin sebelum kitab ke ataupun selepas in between the prophets yang mana tak ada datang tapi dia berpegang kepada ajaran yang sebelumnya. Jadi mereka tu tetap beriman kepada Allah walaupun dia tak ada prophets. Macam itulah yang saya faham dari segi maksud dia tu. Tapi kalau nak betul-betul tengok hadis apa semua, buka tafsir, kitab tafsir. Kalau kita nak buka macam tu kan, maksudnya kita nak baca yang senang sekali bagi saya, dia tak banyak teks yang dia bukan dalam bahasa Arab. Ada yang dalam bahasa Arab kalau kita gunakan apps Quran by word tu. Quran by Word yang develop tu by Green Tech. GREENTECH. Kalau siapa yang masuk grup tadabbur saya selalulah saya forward benda tu. Sebab benda tu percuma and then so extensive. Dari segi perkataan, semua makna, semua ada banyak kat situ. Dia percuma. Tapi dia antara yang lengkap lah. Kalau kita nak tengok Arab pun ada dalam tu. Apa tu? Quran by Word. Untuk orang awam macam kita ni kalau nak tengok yang kitab-kitab yang banyak bahasa Arab tu, kita ni macam ramai jadi takut nanti susah pula. Rasa susah lah. Susah juga yang kalau kitab banyak-banyak bahasa Arab tu. Tapi kalau kita pakai yang app tu, bagi saya dia mudah. Apa? Quran by word. Dalam tu ada setting semua ke tau. Setting dia kita boleh tukar bahasa, kita boleh ambil tafsir mana, tafsir Jalalain ke, Muyassar ke, tafsir Basmih, semua pun ada. Terjemahan pun macam tu juga. Mungkin dah ramai yang ada, tapi tak tahu macam mana nak guna. Tapi itu kita buat session lain kalau siapa nak tengok macam mana nak guna tu. Okey. Okay, seterusnya, ayat 63 siapa nak buat? Rasa cuba. Okey, siapa? Kasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khuzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah Untuk ketika lalu macam tu berjaga-jaga sikit. Kalau baca, tak apa berhenti. Berhenti kalau kita dah tahu kan ayat kan. Kita boleh berhenti. Yang okey. ni ke berhenti kat situ. Kalau terus nanti jadi salah pada sabutan makhraj. Nanti kalau boleh janganlah macam tu. Dah belajar faham. Teruskan terjemahkan. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami
memberikan perjanjian bagi kamu dan telah mengangkat sedangkan telah mengangkat oleh kami di atas bagi kamu akan Bukit Tur. Ambillah oleh kamu akan apa yang telah memberikan oleh kami akan kamu dengan kuat. Dan ingatlah oleh kamu akan apa yang di dalamnya La'alla supaya supaya kamu hmm, bertakwa. kamu bertakwa. Betul. Okey. Warafana. Okey, ada nak perlu tulis tak? Tak ya kan? Macam semua dah jelas je. Betul tak? Siapa rasa macam tak jelas, nak ulang, nak tulis. Bagi tahu, jangan diam-diam. Suara saya pun dah serak dah. Oi. Nak tulis je. Tulis. Tak ya? Tulis. Nak tulis. Dan ingatlah ketika is ni kita dah jumpa few times kan? Itu tak ya. Is Tak ya. akhadna sebab ada FDK, jadi FD telah mengambil oleh kami. Telah mengambil oleh kami. Kami ni siapa? Maknanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang cakap, kita besarkan K tu. Mengambil oleh kami akan perjanjian. Jadi kat sini tambah akan perjanjian bagi kamu. Perjanjian ni macam lebih kuat daripada janji biasa. Dia bukan ahd. Dia ni misak ni macam covenant ataupun dia punya perjanjian maksud dia macam kontrak macam tu lah. Ada memberi maksud macam tu. Maknanya satu benda yang kuat, benda yang termaktub ke documented macam tu, perjanjian dia bagi kamu dan telah mengangkat oleh kami Sedangkan kan teacher hal. sedangkan dalam keadaan ataupun dalam keadaan ni yang lebih sesuai. Walaupun dia sebab dia hal, bolehlah ada dua tu. Dalam keadaan telah mengangkat oleh kami di atas bagi kamu Akan Bukit Tur. akan bukit itu ataupun akan tur. Tur ni bukit itulah. Akan bukit itu. Ambillah oleh kamu Akan apa yang Jadi kat sini ada tambah akan. Sebab apa tambah akan tu? Sebab maf'ulun bih. Ni kalau siapa yang masuk kelas malam tu kan, boleh tengah belajar ni, kita tengah belajar kata keterangan mansub. Kenapa dia MFB, tadi ada MFF, maf'ulun fi, semua sebab-sebab tu. Sebab apa dia mansub? Ataina telah memberi oleh kami. kamu Memberi oleh kami akan kamu. Kamu tak payahlah kan? Akan kamu dengan teguh atau dengan kekuatan, dengan suatu kekuatan, dengan kuat. Boleh juga. Dengan kekuatan. Dan ingatlah oleh kamu akan apa yang tadi dah jumpa juga, ni kita buat lagi sekali. Di dalamnya la'alla supaya kamu bertakwa. Okey, untuk ayat 63. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian bagi kamu dan ataupun dalam keadaan telah mengangkat oleh kami di atas bagi kamu akan bukit itu. Ambillah oleh kamu akan apa yang telah memberikan oleh kami akan kamu dengan kekuatan. Dan ingatlah oleh kamu akan apa yang di dalamnya supaya kamu bertakwa.
Jadi kalau kita mafhumkan bunyi dia macam mana? Ingatlah ketika kami telah mengambil perjanjian kamu. Perjanjian dan kami mengangkat ke atas kamu bukit itu. Dalam keadaan kami telah mengangkat bukit itu atas kamu. Ambillah kamu apa yang kami telah kurniakan dengan kuat. Ambillah dengan kuat. Peganglah dengan kuat. Dan ingatlah apa yang di dalamnya supaya kamu bertakwa. Itu mafhum dia lah. Okey, ayat 64. Adalah kamu daripada Siapa nak buat? Saya buat. 64. Saya buat. Tidak. Ya, Kak Syida. Okey. 64. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكن Ya, فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Summa, Kemudian kemudian tawallaitum, telah berpaling oleh kamu telah berpaling oleh kamu daripada ba'di, sesudah itu sesudah daripada sesudah daripada itu okey, maka maka kalaulah tidak, kalaulah tidak kalaulah tidak tidak ataupun tiada dekat situ, jikalau tiada patuh. jikalau tiada teacher tak ada Kurnia. maka ke? Tidak. Maka kurnia saya bukan tak ada, saya Maka. cakap Oh, semua orang dah tahu maka saya tak tulis lah. okey. Maka jikalau tidak Ya ada kurnia kurniaan kurniaan bagi Allah daripada lagi sesuai lah. daripada Allah Allah bagi Allah Atas daripada Allah alaikum atas kamu, atas kamu Apa? dan ya rahmat rahmat baginya daripadanya. daripada ya Ustaz. Paling sesuai lah. Bagi pun tak apa. Rahmatnya kan. Akhirnya nanti kita akan kata rahmatnya. Rahmat daripadanya lah. Rahmat baginya. La Nescaya adalah kamu min daripada al-khasirina. orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Okey. Jadi kemudian kamu telah berpaling. Maksudnya kamu telah berpaling daripada sesudah itu. Kalaulah tidak kurniaan Allah ke atas kamu dan rahmat baginya ataupun rahmatnya, nescaya kamu menjadi daripada orang-orang yang rugi. Adalah kamu daripada orang-orang yang rugi. Kita dia. Okey. 65. Apa cuba? Kak Liza. Ya. Kak Liza cuba. Silakan. Baca dan Ya, baca. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum walahum kunu qiradatan khasi'in. wa Dan benar pasti ya telah mengetahui oleh kamu maf'ulun bih. akan orang-orang yang
tambah akan orang-orang yang i'tadau telah melampaui batas oleh mereka oleh mereka dari kamu, min daripada daripada kamu daripada kamu fis sabti pada hari Sabtu. pada hari Sabtu. Lalu Lalu kulna telah berkata oleh kami telah berkata oleh kami, bagi mereka, ya, kunu, jadilah oleh kamu. tak payah cakap oleh. Kata Jadilah kamu. kamu. Okey, jadilah kamu. Jadilah kamu Kera kera-kera sekalian yang hina. pun boleh ataupun terus je kita kata kera-kera yang hina. Okey. Sebab dia frasa sifat, dia mesti nak terangkan perkataan yang sebelum tu je kan. Tapi nanti jadi persoalan kita pula. Kenapa kera-kera ni perempuan tapi khasi ini macam jamak muzakkar salim? Kenapa dia jadi macam tu? Ingat tak lagi penjelasan saya itu? Ni kiradatan khasiin. Kenapa dia tak matching pun? Kita kata jamak taksir perempuan, apa yang ni tak perempuan? Bila dia tidak menunjukkan manusia, dia merefer kepada haiwan, dia boleh jadi macam ni. Dia maknanya dia akan gunakan yang jamak muzakkar salim ni pun biasa kita akan tengok contoh macam dalam Quran. Macam lembu betina tu, la faridun wala bikrun. Bila untuk haiwan tu dia tidak mesti sama. Tapi dia mesti sama dari segi nakirah, yang di sini nakirah, sini pun yang awal nakirah, sini mesti nakirah. Itu je. Cuma nakirah yang ini dengan tanwin. Dia punya kedudukan tu mesti sama. Kalau sini mansub, sini mesti mansub juga. Yang ini jantina dia tak penting. Maksudnya tidak mesti matching. Tidak semestinya sepadan. Untuk haiwan. Kalau haiwan. Kalau orang kena. Kalau haiwan, benda-benda yang tak berakal disebut bukanlah haiwan semata-mata. Benda-benda ataupun yang tidak berakal, isim yang tidak berakal tu dia boleh macam ni. Kalau kita tengok kan, kita nanti lepas ni akan buat ayat tu. Pasal lembu tu. Okey, seterusnya. Saya dah baca kan sekali lalu tadi. Dan benar-benar pasti telah mengetahui oleh kamu akan orang-orang yang telah melampaui batas daripada kalangan kamu. Dari kalangan kamu lah maksudnya ni. Pada hari Sabtu. Lalu kami telah katakan bagi mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Maknanya ini ucapan. Kena sumpah lah kiranya waktu tu. Kera-kera. Kak Rosna ada? Belum masuk? Oh, okey. Ada. Kak Rosna ada. Alhamdulillah. Hari ni sempat hari tu kan cerita pasal kera ni. Okey. Melampau batas. Apa dia buat pada hari Sabtu tu? Siapa tahu? Mancing, Tangkap ikan. Dia tangkap patutnya ikan. arahan dia tak boleh buat kerja Tak tu. boleh tangkap Kena ikan pada cuti. hari Sabtu. Kena cuti pada hari Sabtu tu. Cuti tu buat apa? Kena beribadah. Itu konsep dia tu kan. Dia bukan pancing saja, dia bukan setakat pancing. Allah kata pada hari Sabtu tu tak boleh. Dia kena macam beribadah. Macam kita kan orang Islam, kita hari Jumaat. Hari Jumaat pergi solat Jumaat. Patutnya hari Jumaat tu janganlah. Ni cerita secara umum bukan syariat betul-betul tu. Maksudnya kalau Jumaat kita dah tahu dah. Boleh tak berniaga? Boleh selepas daripada solat Jumaat tu bertebaranlah kamu di muka bumi. Time solat tu je. Jangan berniaga kan. Tu syariat berbezalah. Tapi syariat pada ketika tu dia kata jangan, Allah uji mereka ni jangan memancing ataupun bekerja. Dia orang kat tepi laut ni, kisah dia. Jadi jangan pergi ke laut, jangan tangkap ikan pada hari Sabtu. Tapi mereka ni nak tipu Allah. Mereka buat apa? Mereka, sebab hari Sabtu tu hari yang disuruh beribadah tu, masa tu ikan banyak. Di ujian ikan tu banyak sangat. Jadi dia orang geram.
Dia tak boleh. Dia macam dia orang lagi pandai daripada Tuhan. Jadinya dia pasang pukat tu ataupun dia buat tu hari sebelum. Jumaat. Dia buat hari sebelum, maknanya malam Sabtu tu dia pasang benda tu, alat tu, dia nak kepung ikan tu. Lepas tu dia tak menuai pada hari tu. Besok hari Ahad tu pula dia buat. Dia nak tipu Allah. Lepas tu dia punya hukuman tu masa tu baru betul bayar cash tu. Kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Ada lagi cerita dia ni dalam surah Al-A'raf. Macam itulah. Lepas tu dalam keadaan tu ada juga dalam antara mereka tu yang tegur, ada yang diam aja tak tegur. Itu semua ada kisah-kisah mereka tu, ya. Baik, kita sambung ayat 66. Siapa nak buat ayat 66? Kak Izan. Okay. Nampak Kak Izan ni? Okey. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Lalu telah menjadi Kan. Lalu telah menjadikan oleh kami akannya Ya. nakalan, satu teladan. Akan teladan. Akan Maf'ulun satu bihi. teladan. Betul juga. Akan suatu teladan. Ya. Satu teladan. Lima, Teladan. bagi apa yang Ya. Bagi apa yang. antara Kalau yadai. baina yadai ni memang biasa kita kata antara apa dia? Dua tangan. Dua tangan. Dua tangan bagi. Tapi yang ni sebab khalfaha kat belakang. Jadi yang ni Tapi depan lah. kita terus Bagi kata bila kita yang jumpa dalam hadap. Quran dia macam ni. Kalau kita jumpa dalam Quran baina yadai ni, asal kita jumpa je baina yadai ni, kita tak payah lagi terjemah dia satu persatu. Kita terus kata di hadapan. Di hadapan. Tak payah letak antara lagi lah. Tak payah lagi dah. Kalau jumpa baina yadai ni memang satu. Maksud dia ialah di hadapan. Di hadapan baginya. Betul. Dan apa yang di belakang baginya. Betul. Ni belakang. Di belakang baginya. Akan. Tak payah. Tak ada akan. Tak payah. Maf'ulun fi. Maf'ulun fi yang itulah yang kita kata di belakang tu tadi. Di belakang Tunjukkan baginya. posisi tu kan. Di belakang baginya. Dia ni kan frasa nama. Ni frasa nama. Ya. Khalfaha. Wa Dan mau'izatan is peringatan. Peringatan boleh, bimbingan boleh, peringatan pun boleh. Bimbingan ataupun peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ni dah tahu sangat dah kan, orang-orang yang bertakwa. Tadi kamu bertakwa, ni orang yang bertakwa. Baik. Lalu telah menjadikan oleh kami akan satu teladan bagi apa yang di hadapannya dan apa yang di belakangnya, dan bimbingan ataupun peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan peristiwa tu maksudnya. Kera-kera ni semua. Peristiwa tu jadilah kera-kera tu menjadi peringatan untuk orang yang bertakwa. Dia akan nampak benda ni tak boleh. Ataupun jadi sebagai sejarah tu dah berlaku. Perkara tu dah berlaku. Jadi teladan sepatutnya orang-orang yang selepas daripada tu. Yang tinggal, yang terselamat daripada jadi kera pun. Di depan tu maknanya kalau bahasa Quran ni di depan dengan di belakang tu maksud dia apa? Di depan tu masa ketika tu lah kan. Di belakang tu maknanya yang menyusulnya tu. Kita macam pelik juga susah sikit lah nak understand. Benda tu kena tafsir. Belakang-belakang. Iki nak tanya, dia bila dalam ayat tu dia combine Yadaiha dengan ni khalqaha tu dia selalu come together. Khalfaha.
Al-Fahad datang together ke apa? Selalunya ada macam tu. Kalau dia sendiri je, dia bukan antara tangan-tangan baginya kan? Betul? Tapi bila dia sekali, bila baina yadai ni memang maksud dia di hadapan. Kalau dia sekali dengan ni lah khalfah. Dia maksud di hadapan tu dia ada memberikan maksud masa, dia ni maf'ulun fi dari segi macam mana dikata di hadapan dia tu. Ada lagi satu hadapan yang macam kat depan tu, dia nama dia lain pula. Dia ada amam tu. Amam yang tu depan juga. Tapi yang maksud baina yadai ni immediately macam tu. Bukan macam ketua. Kalau amam tu yang depan maknanya tempat kan. Ini dari segi masa tak silap saya. Masa di hadapan baginya. Dan boleh juga kalau kita tengok kat sini dia kata apa? Yang pada masa itu, nampak tu, di hadapan baginya. Dan mereka yang datang kemudian. Kalau kita tengok terjemahan dia tu lah. Itu maksud konsep dari segi masa. Okay. Memang kalau jumpa baina yadai ni dah tak payah lagi buat dia maf'ulun. Dia memang mudhaf. Dia memang maf'ulun bih. Tetapi kita terjemah dia di hadapan. Terus kita kata hadapan. Apa yang hadapan baginya dan apa yang di belakang baginya. Baik, ayat 67. This is where the story gets interesting. Lebih interesting. InsyaAllah. Okay, ayat 67 siapa nak buat? Ada? Kak Aini. Kak Marusa. Kak Rosna kata dia punya line tak berapa elok, so she cannot contribute today. Okey lah, boleh saya? Siapa Kak Maru? Okay, Kak Maru. Apa khabar Kak Maru lah? Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Baik, alhamdulillah. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Baik. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh oleh Musa bagi kaum baginya, sesungguhnya Allah ia memerintah, ia menyuruh kan? Ia menyuruh akan kamu bahawa kamu menyembelih akan seekor lembu betina. Salah, lembu betina. Qalu telah berkata seekor lembu betina. Seekor lembu betina. Telah berkata oleh mereka, adakah tattakhiduna ambil telah engkau mengambil jadikan boleh mengambil pun boleh, tapi yang ini lebih sesuai jadikanlah. Kau menjadikan akan kami akan olok-olokkan. Akan olok-olokkan, akan gurauan. Boleh. Gurauan. Qala telah berkata oleh ia, aku berlindung kepada Allah bahawa aku menjadi daripada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, jahilin. Betul. Orang-orang yang bodoh. Menjadi daripada orang-orang yang bodoh. Okey. Baik. Betul. Thank you Kak. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa kepada kaumnya. Apa kata dia? Jadi kat situ ada dialog dia lah, cakap dia punya reported speech. Sesungguhnya Allah, direct speech. Sesungguhnya Allah, ia menyuruh kamu supaya ataupun bahawa kamu menyembelih seekor lembu betina. Lepas tu, ni kata Nabi Musa. Lepas tu kata mereka berkata, qalu, dia orang pula punya ucapan.
Adakah engkau menjadikan kami gurauan? Adakah engkau menjadikan kami olok-olokkan? Maknanya apa? You think we are a joke? Apa ni, main-main ke? Tak cakap dengan Nabi Musa macam tu. Maknanya dia orang tak nak buat lah ni. Dia dah menuduh lah Nabi Musa tu. Kata, are you kidding? Are you kidding me? You think we are a joke? Dia kata atatakhiduna huzwa. Adakah kamu nak jadikan kami ni, engkau nak jadikan kami ni, kita orang ni sebagai gurauan? You think we are a joke? We look like a joke to you? Macam itulah kan. Dia tanya. Jadi ni soalan mereka. Lepas tu Nabi Musa terus menjawab. Boleh tak kita gunakan ni sebagai doa? Aku berlindung kepada Allah bahawa aku menjadi daripada orang-orang yang jahil. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ni boleh. A'udzu. A'udzu. Ta'awuz, lafaz al-isti'azah. Tapi ni yang Nabi Musa kata kepada umat dia lah. Sebab mereka ni bodoh. Kalau buat je dah senang dah tu. Dah buat je. Dah senang. Maknanya ini dalam bentuk isim nakirah. Kamu sembelih seekor lembu betina. Ni lembu betina. Kalau dia segera je buat, selesai dah. Perintah Allah tu dapat dilaksanakan. Tapi macam itulah kehendak Allah nak serlahkan betapa mereka ni, macam mana perangai mereka. Jadi kita baca ayat 68 pula. Nabi Musa dah menjawab macam tu, aku berlindung kepada Allah bahawa aku menjadi daripada orang-orang yang bodoh. Okey, ayat 68. Ada siapa nak cuba? Ada. Baca saja. Siapa? Kak Aini. Nak cuba? Line tu apa elok Allah. Baiklah, saya panggil yang selalu saya panggil jugalah Kak Nah. Tadi tak nampak lagi Kak Nah. Lah ni baru nampak. Okey Kak Nah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Okey. Jadi terjemahan dia, qalu, Telah berkata oleh mereka, ya, mohonlah oleh engkau ya. bagi Kat kami, sini mohonlah oleh engkau. Sebab dia dialog orang tu kan, ucapan dia kan. Mohonlah oleh engkau. Terus bagi kami Rabba, akan Tuhan bagi engkau. akan Tuhan bagi engkau. Bayin, Ia menerangkan ya, ia menerangkan bagi kami apakah adalah ia. Apakah adalah ia? Maknanya soalan. Telah berkata oleh ia. Okey. Sesungguhnya ia Ya. berkata. Sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina, tidak yang tua Ya. dan tidak yang muda, pertengahan. Okey, ada Antara sifat. Jadi tambah apa? Yang. Yang ni tambah yang. Okey, yang pertengahan. Yang pertengahan antara daripada itu. Antara bagi itu. Okey. Apa? Maka lakukanlah oleh kamu akan apa yang Akan apa yang kamu diperintah.
akan Kamu, okey ni kan fi'il mudhari' majhul, jadi kamu kamu diperintahkan. kan. Kamu diperintahkan. Okey kat sini. Okey ni very important jugalah bila kita dah nampak ni. Dia kata telah berkata oleh mereka. Makna mereka ni siapa? Bani Israel. Bani Israel, kaum Nabi Musa lah. Okey, telah berkata oleh mereka, ni ucapan mereka. Mohonlah oleh engkau bagi kami akan Tuhan engkau supaya ataupun ia menerangkan bagi kami. Dia ni majzum tau. Jadi ada huruf yang kita tak nampak dah hilangkan tu kan. Supaya ia menerangkan bagi kami apakah adalah ia. Dia tanya. Macam tak jelas kan dia kata. Jadi ni qala telah berkata oleh ia, telah berkata dalam hal ni siapa? Telah berkata oleh Nabi Musa. ia di sini siapa? Nabi Musa. Nabi Musa, huruf kecil lah. Okey. Lepas tu innahu, inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya tak ada terjemah lagi dah tahu. Hu ni siapa? Lembu betina itu. Hu. Jadi kalau cakap lembu betina itu dah salah dah. Sesungguhnya Allah. Okey, sesungguhnya Allah yaqul. Ia berkata, siapa ia yang ni? Allah. Allah juga. Ni maknanya Allah juga. Allah berfirman, ia berkata, sesungguhnya ia. Ni terjemahan kita kata ia, tapi Jadi ni siapa? Merujuk pada Lembu betina. ini baru lembu betina. Lembu betina itu. Lembu betina itu makrifah kan? Lembu betina. Sesungguhnya lembu betina itu, sesungguhnya ia baqaratun adalah seekor Lembu betina. adalah seekor lembu betina. Ni dia dah nak spesifikkan dah. Dah nampak ciri-ciri seekor lembu betina tidak yang tua. Tadi ada sifat situ tambah yang. Tidak yang tua dan tidak juga yang muda. Kalau kat sini kita nak tambah juga dia boleh lah sebab dia maktuf. Tidak yang tua dan tidak yang muda, yang pertengahan di antara itu. Maknanya bukan yang terlalu muda sangat, yang bukan juga yang tua sangat, pertengahan. Kan dah susah tu. Okey, dah dapat tak? Jadi Nabi Musa kata, pertengahan di antara itu. Allah punya firman lah. Nabi Musa ceritakan balik. Faf'alu, maka lakukanlah oleh kamu. Lebih lagi, maka lakukanlah oleh kamu apa yang kamu diperintahkan. Baru end dia. Lepas tu, ni at this point kita dah boleh keluarkan dah cerita. Lembu betina ni macam mana? Ciri-ciri lembu betina tu. Kalau mengajar anak-anak, dah comel lah ni. Suruh dia, kalau dia boleh terjemah, nak keluarkan kefahaman tu, macam kita belajar kefahaman bahasa Melayu kan. Tu kita cakap dia. Apa ciri lembu tu? Ataupun Betina. dia seekor, dia satu. Lepas tu betina. Umur yang mungkin kalau Sederhana. Tidak tua, tidak muda. tidak tua, tidak muda. Umur macam mana tu? Remaja. Remaja. Pertengahan. Pertengahan remaja lah, remaja. Nampak besar dah. Tapi mungkin belum pernah kalau kata istilah dia dipanjat jantan. Maknanya belum pernah. Macam itulah. Kalau muda sangat anak lembu kan. Anak benar nengok pun tahu anak. Ni remaja, betul lah tu remaja. Baik, sambung ayat 69. Siapa nak cuba? Okey, kita buat sama-sama yang ni. Baik, qalu Mereka berkata, telah berkata oleh mereka. Oleh mereka. Okey, apa kata mereka? Ud'u lana rabbak. Ni sama juga macam tu tadi. Mohonlah Mohonlah oleh engkau. Bagi kami. Kenapa kita tahu engkau ni? Tak ada wow. Musa. Fi'il amar. Fi'il amar tu dia buangkan huruf ilah. Buang huruf cacat tu. La bagi kami, ni MFB, jadi akan Tuhan bagi engkau
Yubayyin. Dia Dia menerangkan, menerangkan bagi kami dia terangkan bagi kami apakah warna yang baginya. tak ada akan. Ha? Ada? Ada. Tak ada, ni khabar. Apakah adalah, kat sini khabar jadi tambah adalah. Apakah adalah warna baginya? Tapi kadang-kadang pun kalau kita dah tahu dia soalan tu rather straightforward, kita nak drop adalah tu boleh. Tapi sebab kita belajar nahwu kan, kita tak drop lah serta merta, dah tengok situ khabar ni apa dia? Dia ni maknanya marfu'. Dia khabar, jadi dia isimnya marfu'. Khabar sebab dia khabar. Launu. Potong kat situ warna baginya, dan dia juga adalah mudhaf. Warna baginya. Apakah adalah warna baginya? Telah berkata oleh ia. Ni pun sama juga macam kisah tadi, telah berkata oleh Musa. Sesungguhnya ia berkata, Ya Allah. Allah. Sesungguhnya Allah Dia berfirman. Sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina yang kuning. Sini tambah sifat tambah yang. Yang Kuning. Yang bersih. Bersih warna baginya. Ni fa'il. Ia bersih, jadi sesungguhnya ia bersih warna baginya. Tasuruh. Ni warna. Ia menyenangkan. Ataupun warnanya Warna. ia menyenangkan. Ia menyenangkan. Akan. Menyenangkan akan Orang-orang yang orang yang melihat. melihat. Orang-orang yang memandang. Sedap dipandang mata dalam erti kata lain. Cantik pada pandangan mata. Lembu tu. Makna kuning tu bersih. Bukan kuning yang Tumpuk-tumpuk. tumpuk-tumpuk macam kucing oyen tu. Saya nak tanya satu. Ya, boleh Kak Lah. Yubayyilana tu dia fa'il mudhari'. Kalau ada bagi depan dia ada Z majzum ke? Majzum, betul Kak Lah. Majzum jazam dia dekat mana teacher? Dia sebab dia ada yang dah hilang tu. Ada dia tidak sebut dekat situ. Agar. Dia agar. Dia bagi depan tu kalau biasa kita kata majhul kan teacher? Dia bukan Kalau majzum, bagi dia mahzuf. ah Mahzuf. Sekejap, saya kena tanya tu pakar kita, Cik Kap. Dia apa dia yang hilang tu apa? Majzum. Macam agar tu. Ada satu huruf lah sama ada jazam ke ataupun dia dalam ayat. kan teacher? La. Ha? La li tu, li. Supaya Bukan agar. ni huruf jar. Dia macam jawab. Dia jawab. Kalau dia jawab majzum. Okay. Ud'u tu. Ud'u minta. So kalau kita tidak bawa terangkan. Fi'il amar ni tapi betul. bukan majzum. Fi'il amar lah. Yang ini yang majzum. Jawab. Teacher ni kan nama tolak teacher. Teacher ni kan nama Jawab tolak. tolak. Ya. Terlupa pula. Tolak. Ya, betul. Jawab tu Tolak. tolak. Jawab tolak. Tapi kita tak belajar lagi sini. Tak belajar lagi ya. Itulah saya tunggu tu bila nak belajar. Itu nanti modul 2. Modul 2 tu kita- lebih lagi lah bila cerita tu kan. Jawab tolak. sampai. Saya pun kadang-kadang jawab lupa tolak. Kak Maru. Itulah Istilah dia jadi saya lupa. Jadi dia jawab tolak. Bila benda-benda macam tu kita tak bubuh dalam bawah ni, lapisan ketiga ni kita tak letak lah. Okey. Jadi kat sini cerita dia telah berkata oleh mereka, maknanya Bani Israel berkata, wahai Musa, dalam arti kata lain dia dah suruh Musa ni, engkau mohonlah bagi kami, mohonlah kepada Tuhan kau. Dia macam tu. Supaya ataupun agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya pula, macam apa pula warna dia. Dia konon-konon ni orang ni kadang dia cakap macam tu, konon macam dia yang paling berusaha, dia yang paling nak buat. Sebenarnya Allah serlahkan, dia orang ni sebenarnya tak nak buat. Nak buat yang nak perinci lagi, biarlah nanti tak salah.
Padahal Tuhan yang satu tu bukan macam tu kan. Jadi dia yang menambah hujah atas diri mereka ni. Jadi dia tanya pula warna. Telah berkata oleh Musa. Musa berkata sesungguhnya Allah berfirman bahawasanya ataupun sesungguhnya lembu betina itu warnanya kuning. Kuning macam mana? Kuning yang bersih. Dia menyenangkan orang-orang yang memandang. Kuning yang sedap, mata memandang, bersih, kuning bersih, keemasan. Kalau kita nak kata keemasan pun boleh juga. Emas tu kan, kalau emas tulen macam mana sukanya orang, banyak orang suka memandang emas tu. Betul tak? Saya suka juga tengok. Boleh relate. Apa ni, saffron tu boleh kait dengan warna kuning kan? Memang Saffron. warna kuning. Ha, Oh, itu cara saya ingat lah. oh saffron buah tu. Makanan tu. Yang macam rempah tu kan, yang Saffron. mahal tu kan, Saffron. saffron. Warna kuning. Ah, Apa sebut zafaran Zafaran. saffron. 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 Ya, Saffron. kuning. Cara nak ingat lah. Boleh. Kalau asfar tu kuning, kalau safra ni macam kekuningan. Dia adalah macam tu cerita dia. Perkataan safra ni dia tak ada dalam bentuk tanwin kalau warna. Kalau perasan lah. Dia tak ada safraun. Warna-warna dia selalu macam tu. Tu kita akan belajar lah. Nanti benda tu detail, benda kecil-kecil. Tapi kalau kita terjemah safra tu kekuningan, kekuning tu betul dah satu. Jadi apa ciri lembunya? Ciri dia Ciri dia apa? warna kuning. Satu, pertama sekali lembu satu betina. betina. Lepas tu Tidak tua, Yang tidak tak tua, muda. remaja. Bolehlah kita kata pertengahan. remaja. Umur yang remaja. Lepas tu dia Warnanya kuning, warnanya kuning bersih. bersih. Sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Tidak pernah buat Jadi, kerja. ya? Tidak pernah buat kerja tu dia telah kat mana? Sebelum ni kan dia tak ada guna untuk membajak semua. Itu ayat 71, ayat surat 11. kemudian. Itu surat 11. Belum sampai lagi. Boy. Belum Oh, Nak buat kerja lagi. Yang tak buat kerja tu ayat 70-71. Maknanya kat sini pun dah sebenarnya mereka ni yang dah menyusahkan diri lah kan. Patutnya kalau dia buat sekarang masa awal-awal ni pada ayat 67 ni dah cukup dah ciri tu satu je. Nak cari lembu betina yang betina tu lebih senang lagi daripada nak specify haiwan tu pula. Syarat. Umur dia. Jadi dia menambah syarat lah. Jadi dia sendiri yang menyusahkan diri dia. Tapi akhirnya nanti tak buat juga macam tu. Macam kadang-kadang kita ni macam mana kalau dalam sekarang kita punya konteks kita hari ni. Kita suka menyusahkan. Nabi kata buat macam ni tak? Nak tanya pula. Air tu, kalau kata air bersih, air mutlak dah lah. Macam-macam air manusia. Pasal wuduk sampai lalas orang tak nak solat. Macam tu contohnya jadi payah nampak Islam ni payah. Tu janganlah jadi macam itulah ya. Padahal Nabi tak dicakap macam tu. Kadang-kadang orang kemudian ataupun fahaman setengah orang. Macam itulah jadi salah. Maksud saya tu macam nak cerita benda tu pun payah. Menyusahkan. Menyusahkan. Banyak benda yang Banyak songeh. banyak cekadak. Okey, contoh kan macam dalam solat tu kadang kita perasan tak kalau solat, especially solat yang kata tak boleh bergerak. Betul tak? Tak boleh gerak, kena macam tu je duduk macam tu. Tak boleh garuh, tak boleh bergerakkan 3 kali. Ada ke? Menambah, katanya menambah apa? Rukun pulanya. Menambah rukun. Ada tak macam tu kalau ikut Nabi SAW? Macam mana kalau kisah macam tu lah, ada yang Nabi dengan sahabat yang solat. Nabi tengah solat buka pintu. Buka pintu. Nabi tengah solat, ada sahabat yang solat pergi ambil unta lari. Pergi lepas tu masuk balik semula saf macam tu. Sambung. Bukan kata solat semula. Macam mana? Tapi kita pula kat sini, situlah. Ataupun lagi satu, batal wuduk kalau suami isteri tersentuh. Ada tak daripada Nabi SAW?
Lala bergaduh je laki bini. Lagi kalau nak musim puasa ni. Wallahualam. Tapi maksud saya macam itulah. Benda yang itu yang keras. Ataupun yang kata pergerakan tadi, tentang pergerakan tu. Sampai timbullah soalan pula kalau ni. Maaflah saya cakap macam ni, saya nak cerita jugalah. Macam timbul soalan-soalan. Habis macam mana kalau perempuan sah tak solat kalau tak pakai baju dalam, tak pakai bra, sah ke tak sebabnya pergerakan macam ni. Bukanlah. Dia jadi macam agama kita ni, ya Allah, takkanlah macam tu. Remeh susahnya. Macam tu jadi susah. Habis timbul macam tu lah, benda-benda macam tu. Kerana tak faham. Sumber dia tu bukan daripada Quran. Sama macam wuduk tadi tu. Air ke tayamum ke semua ni. Kalau balik sumber dia senang. Kalau faham konteks yang sebenarnya Nabi ajar tentang wuduk, tentang solat, sebenarnya mudah sangat. Macam contoh air mustakmal tu. Pernah dengar? Boleh ke saya cerita ni? Tapi kalau Boleh. apa-apa macam saya salah, kembalikan semula pada saya. Maknanya bagi tahulah saya. Tapi saya ni bercakap kerana dalil tu. Macam bila dah jumpa tentang solat Nabi SAW. Bayangkan kita kalau kata air mustakmal tu tak cukup berapa tu. Kena buang kolah tu ke. Macam air tu tak boleh nak solat. Tapi bila kita tengok dalam banyak hadis. Bila Nabi SAW solat, dia nak wuduk. Nabi ambil air tu semangkuk je. Bayangkan boleh tak terpercik dalam tu juga. Lepas tu Nabi memang cerita pasal boleh share pula. Lepas tu Nabi bila dia macam nak basuh kepala tu, nak sapu kepala tu, Nabi celup tangan dia tadi yang ada air wuduk tu, celup dalam air tu dan sapu kepala. Macam mana? Macam Nabi solat tak sah ke? Sebab air mustakmal tu dah bercampur air wuduk tu yang pertama. So benda-benda macam itulah kita belajar. Kenapa kita menyusahkan ni? Kita ni dah macam saya bimbang lah kalau saya dah belajar dulu. Saya belajar macam tu masa kecil-kecil dulu sekolah kita belajar kan. Tapi bila kita belajar yang betul tu dalam hadis Nabi tu, Nabi tak buat macam tu. Nabi dalam keadaan macam kalau orang perempuan lagi pula banyak sangat. Orang perempuan tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran kalau dia haid. Allahu Akbar, kesiannya orang perempuan selama ni. Jadi kadang-kadang dia tak tahu baca, bukan dia dalam haid, tapi dia gunakan alasan tu supaya dia tak boleh baca. Banyak tak? Jadi kesian sangat orang perempuan, jauh daripada Quran, jauh daripada kebenaran. Sebab kita punya faham tu tak serupa Nabi SAW. Tapi kalau haid tu memang kita tak boleh baca Quran kan? Itulah siapa yang kata. Kita diajar Ada dari tak dalil kecil. dia. Macam itulah. Jadi kita ni perempuan kebanyakannya kena tunggu, especially kalau perempuan yang sampai 15 hari dia punya haid, kadang 14 hari. Ada bukan tak ada. Habis macam mana perempuan tu kena tunggu dia menopause lah baru dapat betul-betul puasnya dapat baca Quran. Baru masa tu baru nak belajar. Macam mana? Masa kecil-kecil tak sempat juga. Masa kecil ada budak perempuan 9 tahun dah datang period. Macam mana Aisyah? Macam kita bayangkan. Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana dalam keadaan dia banyak menyebut-nyebut hadis tu dan dia adalah wanita. Lepas tu kalau baca dalam hadis ke apa tak ada. Yang macam itulah. Baca Quran pula tak boleh. Lagi satu untuk belajar. Ya? Pegang tak boleh kan Ustazah? Baca boleh kan? Baca boleh. Baca boleh sebab Quran ni bacaan. Macam mana kalau kita nak rujuk? Nama dia pun bacaan. Teacher, Ya. aku nak tanya, kalau macam katalah masa kita punya macam nak mandi hadas tu kan, macam-macam yang period dulu-dulu lah. Lepas tu, adakah kita kena ambil, katalah kita sedar waktu zuhur kan, waktu asar. Lepas tu waktu asar tu kita solat asar lah. Jadi adakah kita kena qada zuhur tu? Sebab tertidur ke? Bukan sebab tertidur. Ni kita period and then kita dah mandi waktu yang asar tu kan. Adakah kita asar tu kita semayang lah. Lepas tu yang kemudian daripada itu tu, adakah kita kena ambil zuhur tu, kita qada zuhur tu, sebab in between tu kita tak tahu sama ada darah kita tu habis betul-betul di dalam asar tu.
Jadi untuk precaution kita supaya dia tidak jatuh di antara dua tu, so kita kena qada zuhur tu. Tu saya tak berani nak cakap, tak pasti. Saya kena, maksudnya benda ni ada dijelaskan. Kalau pada saya qada ni hanya pada dua keadaan je. Iaitu tertidur, terlupa. Yang Ya. saya faham, apa yang saya belajar. Qada ni ada pada kedua keadaan. Jadi dalam keadaan tu, kalau dia sengaja meninggalkan, dia dah tahu dia tak ada, dia masih lagi dalam haid. Ni pasal haid ni pun ada banyak lah. Dalam kitab-kitab kalau kita tengok Fiqhun Nisa kan, macam ceritakan tentang haid. Nanti kita hadis, kita tengok daripada Aisyah punya cerita ni. Maksudnya Aisyah punya penerangan lah dalam bab-bab ni. Dia senang tahu sebenarnya orang perempuan ni. Kalau kena ni. Yang jadi susah ni kalau kat Malaysia ni. Saya pun tak ya. Benda macam tu. Bagi saya kalau kita kita yakin haid, bukan bagi saya ni, bermaksud saya bila saya kata bagi saya dan berdasarkan pembacaan dan dalil yang saya dah belajar. Jadi kalau dia dah yakin ketika tu dia habis waktu dan dia mandi hadas, dia solat je lah zuhur tu. Tapi kalau belum yakin tu, maknanya solat asar, solat zuhur macam mana kita nak kata? Tak payah dah, sebab you masih dalam haid. Macam tu. Itu saya faham. Yang apa dari segi bacaan saya lah. Macam contoh kalau dari banyaklah lagi perkara tu. Tapi tu fiqh kan. Jadi dia banyak tengok kitab ulama, macam itulah ulama kata. Tapi kalau tengok dalam hadis, dalam yang asasnya daripada Quran tu, setelah saya belajar yang lebih macam mana yang ikut sunnah ni, jadi kita lebih jelas. Dan memang kata ad-dinu yusrun. Nabi kata agama kita ni, agama itu mudah. Mudah. Pasal wuduk, pasal air tu semua mudah. Ya. Macam kita pasal batal wuduk tu. Tapi kita pula macam buat batal wuduk tu upacara, sebagai satu upacara nak kahwin. Macam tak ada benda tu dalam adat. Benda tu adat, bukan dalam Islam. Macam itulah. Wallahu a'lam bisawab. Okey, jadi hari ni kita dah selesai muka surat 10. InsyaAllah besok kita sambung lagi muka surat 11. Ya. Terima kasih teacher. Kalau nak tahu macam tu, macam Kak Laila tanya tadi tu, boleh juga buka pada kat situ saya pernah tengoklah penerangan tentang haid tadi tu. Kalau kita pergi Bayan Linnas, cuba search dekat situ. Wilayahnya. Teacher. Selalu very Teacher. Alhamdulillah. Ya. Ya Kak Am. Nak tanya, yang kelas pagi tu Kak Am boleh masuk Siapa? Kak Am boleh masuk kelas pagi tu? Boleh je. Yang kelas pagi tu memang digalakkan masuk. Pukul 11 tu ya? Pukul 11. Okey, insyaAllah. Baik. Okey Kak, aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.